Selamat datang ke Bengkel Pekebun Cikgu Hans. Kami memang bersyukur ada saudara-saudari meluangkan masa untuk teman kami pada malam ini, terutamanya malam Ahad ini. Kami masih berikan bengkel pada malam ini ya untuk pengetahuan anda. Bapa telah menyebarkan kepentingan penanaman organik selama 11 tahun. Kami telah mengalami banyak kesalahan, banyak pengajaran dalam perjalanan ini. Jadi, dengan platform ini kami berharap dapat berkongsi pengetahuan kami tentang penanaman organik. Sesiapa yang tanam di rumah bolehlah guna cara organik supaya ahli keluarga dapat makan dengan sihat dan selamat. Sesiapa yang tanam berkebun di ladang yang besar boleh start kurangkan baja atau racun kimia dulu. Start dari kurangkan separuh pun boleh supaya hasil tanaman yang akan dibeli oleh saudara-saudari akan dapat kurangkan sisa racunnya. Tajuk untuk hari ini adalah bagaimana meningkatkan hasil dan kualiti pokok buah-buahan atau sayuran berbuah. Sebelum kami mulakan, kami nak jelaskan apakah pokok buah-buahan atau sayur berbuah yang akan diterangkan pada malam ini. Jadi definisi untuk sayuran berbuah pada hari ini adalah apa-apa jenis sayur yang dapat menghasilkan buah. Contohnya terung, ciri, belia, tembikai, jagung, pendi. Yang tadi ada saudara cakap itu tibun, juga di kategori sayur berbuah. Dan pokok buah-buahan adalah apa-apa jenis pokok berkayu yang dapat menghasilkan buah-buahan. Tak kira besar atau kecil dan dapat hasil dengan lama. Contohnya ada pokok fig, limau, durian, jambu, pisang, semua pokok buah-buahan. Jadi, konsep-konsep dan cara-cara yang diterangkan pada malam ini, dia semua segalanya boleh digunakan atau diaplikasikan dalam kedua-dua jenis pokok atau sayur ini. Jadi, saudara-saudari, pernahkah anda nampak gejala seperti ini? Contohnya kami tanam tapi bunga selalu jatuh. Okey, jatuh bunga ataupun jatuh buah sebelum matang ataupun buah reka yang berlaku di tomato atau buah reka yang berlaku di limau, atau kami beli itu lobak putih tapi rupanya nampak biasa tapi hatinya hitam, ataupun ini mangga, hati buahnya lembek macam kristal atau jelly. Okey, kalau pokok kekurangan nutrien tertentu, okey, pokok akan menjadi tua. Kalau kami tak pedulinya, okey, pokok ini masih boleh hidup, tapi pokok akan menjadi semakin lemah dan menarik lebih banyak kuman buruk atau kulat yang buruk. Dan akhirnya pokok akan menjadi sakit. Okey, contohnya penyakit antraknose atau mata ayam. Ini sering berlaku pada pokok buah cili. Ataupun penyakit bintik hitam. Okey, yang sering berlaku di pokok jambu batu ataupun buah hitam punggung atau hitam pujung. Okey, yang berlaku di sayuran yang berbuah. Okey. Jadi kami harapkan melalui bengkel pada malam ini kami dapat belajar bersama-sama. Kami dapat memahami penjelasan kekurangan nutrien tertentu terhadap kualiti buah dan juga macam mana menambah nutrien yang kurang dengan cepat secara organik. Okey. Tak kira kami tanam sayur berbuah ataupun pokok buah-buahan kecil seperti ini ataupun pokok buah-buahan besar seperti ini, okey. Tak kisah apa-apa jenis sayuran atau pokok yang boleh berbuah, semuanya akan melalui proses pertumbuhan seperti ini. Okey, mereka akan berbunga dulu dan seterusnya mereka akan bunga akan melalui proses senyawa. Apa maksudnya? Maksudnya bunga jantan akan bergabung dengan bunga betina dan
menghasilkan buah dan biji benih. Itulah panggil senyawa atau fertilization. Dan seterusnya kalau dia senyawa dengan berjaya, buahnya akan berkembang. Okey. Dan bila dia berkembang sehingga saiz tertentu, kami boleh kutip hasilnya. Jadi sering dalam proses ini pokok mungkin ada masalah seperti ini. Contohnya, kenapa pokok tak boleh berbunga? Contohnya ada satu sering sentiasa kami menerima soalan apa itu pumpkin. Kenapa pumpkin tak boleh berbunga? Kami selalu dapat soalan seperti ini. Atau kenapa bunga mudah jatuh? Atau kenapa berlakunya reka buah, jatuh buah, bintik punggung, bintik hitam dan beberapa lain-lainnya. Okey. Dalam bahasa yang singkat ini, kami fokus pada masalah buah kembang dulu. Okey, iaitu masalah buah. Okey. Bila buah kecil sudah dibentuk. Okey, jadi bila kami tanam sayur berbuah atau pokok buah-buahan, kami perlu utamakan nutrien kalsium, magnesium, boron. Okey, saya ulang lagi, kalsium, magnesium, boron. Okey, kalsium, magnesium, boron. Kalsium, magnesium, boron. Sila ingatkan ketiga-tiga nutrien ini dalam otak anda. Okey, ini ketiga-tiga nutrien ini amat penting dalam proses pembuahan. Okey. Jadi sekarang kami akan terangkan apa-apa kepentingan nutrien tersebut terhadap kualiti buah. Okey. Yang pertama, kami tengok kalsium dulu. Semua orang tahu kalsium kan? Apa kepentingan kalsium terhadap badan kami? Ya, dia menguatkan tulang kami. Okey. Dan kalsium ini juga penting untuk pokok dan sayur berbuah juga. Kalsium merupakan nutrien penting untuk membentuk kulit buah. Okey. Jadi kalau pokok atau sayur dia resap kalsium, okey, dia akan bertukar menjadi kalsium peptide dan seterusnya kalsium peptide macam Lego untuk membentuk kulit buah. Okey. Kalau tak cukup kalsium, apa yang akan berlaku? Okey, yang pertama, rekah buah. Okey. Contohnya kami nampak tempikai reka buah, tomato reka buah, juga ada reka buah di limau. Kenapa ini berlaku? Okey, mungkin itu pokok dia serap terlalu banyak air, terutamanya pada musim hujan atau persekitaran terlalu lembap. Okey, jadi tekanan air dalaman buah semakin meningkat. Okey, kalau kulit buah tak cukup tebal, okey, ya akan bermula rekah seperti ini. Okey, macam balun. Sama dengan tembikai juga, okey, kalau resap terlalu banyak air, tekanan air dalaman semakin meningkat dan buah akan rekah. Okey, macam itu. Okey, kedua, kalau kalsium tak cukup, penyakit hitam punggung okey akan berlaku pada buahnya. Itu kami panggil blossom end rot dalam bahasa English. Okey, seperti ini. Okey. Kenapa ini berlaku? Kerana kulit buah adalah tenipis pada hujung buah. Okey. Jadi kalau kalsium tak cukup, ini bahagian ini nipis. Okey. Ya, sangat mudah menarik kuman atau kulat dan diserang pada bahagian hujungnya. Sila bayangkan balun yang kami tiupkan. Okey, bila kami tiup balun itu, okey, bahagian mana yang ternipis? Biasanya di bahagian hujung juga. Jadi kalau dia resap itu kalsium, okey, itu kulit buah akan dibahagikan ke tempat sekeliling dulu, tapi bahagian hujung adalah ternipis. Okey, jadi kami perlu berikan kalsium yang cukup. Okey, ini capsicum atau cili manis. Okey, hitam punggung juga atau tembikai juga ada hitam punggung atau hitam pujung. Okey, ketiga kalau kalsium tak cukup, okey, pokok akan mudah dijangkiti penyakit. Okey, contohnya penyakit mata hitam atau anthracnose. Seperti ini, penyakit bintik hitam anthracnose yang berlaku di Jambu Batu atau penyakit mata ayam yang berlaku di Chile. Kenapa ini berlaku? Kerana kulitnya nipis, okey, dan pada masa itu
buahnya sudah dibentuk dan semakin matang, kemanisannya semakin meningkat dan kandungan gulanya semakin pekat. Okey, terutamanya di jambu batu. Jadi kalau kulitnya terlalu nipis dan kandungan gula semakin meningkat, apa yang berlaku? Itu gula akan menarik kuman buruk atau kulat buruk, okey, dan menyerang kulitnya. Okey, jadi kalau kami berikan kalsium yang cukup, dia kulit tebal sikit dan itu kulat buruk tak mudah menyerang kulitnya. Okey, yang keempat, kalau kalsium tak cukup, dia akan jatuh buah, terutamanya buahnya masih kecil. Okey, contohnya ini sebelum matang tapi dia buah sudah jatuh. Kenapa? Kerana sel pangkal buah nipis, okey, dia struktur lama. Semakin buah semakin besar, semakin berat, ini dia tak boleh tahan dan dia mudah tanggal. Okey, jadi berikan kalsium yang cukup boleh memastikan ini menjadi kuat dan dia boleh tahan keberatan buahnya. Jadi kami buat ulang kaji, kejalah kekurangan nutrien kalsium termasuklah rekam buah, penyakit hitam bunga atau blossom and rot, mudah diserang kuman. Contohnya penyakit bintik hitam, mata ayam dan antraknose. Dan juga jatuh buah sebelum matang. Okey, seterusnya kami tengok apa kepentingan magnesium terhadap buah. Magnesium merupakan nutrien yang penting untuk membentuk dan mematangkan daging buah. Okey, jadi memang kalau dia ada buah, okey, dia perlu gunakan magnesium dan terutamanya buah yang menghasilkan biji bening. Okey, biji ini, okey, yang memerlukan magnesium yang banyak. Kalau magnesium tak cukup, apa yang akan berlaku? Daun akan menjadi kuning, tapi dia kuning seperti tulang ikan. Okey, mari tengok. Okey, bila kami tanam buah limau seperti ini, okey, tengok dia bila buahnya terbentuk, dia akan start menyerap magnesium daripada daun tua. Okey, dan untuk membentuk dan mematangkan daging buah di sini. Okey, jadi kalau kandungan magnesium diserap daripada daun tua, apa yang akan berlaku? Kuning daun seperti ini. Tengok, dia macam tulang ikan seperti ini. Okey, dan kalau kami tak pedulinya, okey, dia akan jatuh daun. Dan ini memang banyak berlaku pada pokok yang berbuah lebat. Contohnya ada limau, ada durian juga pun ada apa-apa yang banyak buah di pokoknya. Okey, seterusnya, okey, kami tengok apa kepentingan boron terhadap buah. Boron adalah seperti bas atau rori yang mengangkut nutrien yang dihasilkan. Jadi kami tahu kan itu tumbuhan akan buat fotosintesis, dia akan menghasilkan berbagai nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi apakah nutrien yang berfungsi untuk mengangkut nutrien yang dihasilkan? Iaitu boron. Okey. Jadi boron macam bas atau rori. Okey. Dia akan angkut ke hujung daun atau hati buah atau pada hujung bunga. Okey, supaya pastikan organ-organ daun, buah atau hati atau bunga boleh bertumbuh dengan biasa. Kalau boron tak cukup, apa yang akan berlaku? Yang pertama, jatuh bunga. Okey. Kalau boron tak cukup, kerana boron yang berfungsi merangsang dan pembentukan debu, bunga dan organ bunga. Kalau boron tak cukup, okey, itu nutrien yang dia angkut ke hujung bunga pun tak cukup. Okey, jadi bunga tak boleh dibentuk dengan normal. Lepas itu dia akan jatuh. Dia tak boleh senyawa, dia tak boleh fertilize. Okey. Jadi sering kami tengok jatuh bunga kerana salah satu sebabnya adalah kerana dia tidak berjaya bersenyawa. Okey, mungkin akibat daripada kekurangan boron. Okey, kalau boron tak cukup,
juga ada masalah hati buah. Okey, jadi boleh hitam hati buah atau kosong hati buah atau lembek hati buah. Okey. Jadi kalau kami nampak itu buah, rupa luarnya nampak biasa, tapi kalau kami potong, tengok dalam hatinya hitam, dia hati menjadi hitam, atau ini brokoli ini dan rupanya nampak biasa tapi hatinya kosong seperti ini. Ataupun mangga seperti ini, dia rupanya biasa tapi hatinya lembek macam makan jelly. Okey, jadi kami ulang kaji lagi. Gejala untuk kekurangan magnesium, selepas berbuah, daun akan menjadi kuning serupa tulang ikan. Dan juga ada kekurangan boron, gejala kekurangan boron yang akan jatuh bunga dan buahnya mungkin rupanya nampak biasa, tapi hati buahnya hitam, kosong atau lembek. Jadi, tempoh buah-buahan memang memerlukan nutrien apa lagi? Okey, kalsium, magnesium, boron. Kami ulang lagi. Kalsium, magnesium, boron. CAMGB. Okey, ya sila ingat ketiga nutrien ini. Jadi, gejala kekurangan nutrien tersebut pada peringkat awal memang dapat dan sempat diatasi melalui baja folia. Jadi jangan risau kalau kamu nampak gejala kekurangan nutrien seperti ini, ya bukan penyakit, ya hanya kurang nutrien. Kami berikan nutrien yang secukupnya, ya boleh hidup dan boleh berfungsi dengan normal lagi. Jadi macam mana kami bekalkan? Kami boleh membekal kalsium, magnesium, boron melalui daun, okay, atau kami panggil baja folia. Biasanya macam mana berkebun komersial skala besar menghadapi masalah ini? Okey, mereka gunakan baja folia juga. Okey, tapi baja folia yang biasa didapati dalam bentuk kimia atau semi kimia. Okey, dari segi organik kami memang tidak menggalakkan gunakan baja folia dalam bentuk kimia. Kenapa? Kerana baja kimia, okey, kebanyakan diperbuat daripada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya petroleum, okey. Dan kalau kami spray pada daun dan airnya titis ke dalam tanah atau sistem air, okey, sisa kimianya tidak dapat digunakan sepenuhnya atau diuraikan dalam alam sekitar. Jadi kedua-dua sebab ini akan memang menjadi beban untuk bumi kami dan generasi cucu cicit kami yang menanggung akibat tersebut. Okey, jadi kalau kami memang sayangi alam sekitar kami, ada apa cara-cara organik yang lebih mesra alamkah? Okey, hari ini kami akan terangkan. Yang pertama, saya rasa banyak kawan ada bahan ini di rumah, iaitu kulit teruk ataupun sebok udang dan ketam. Okey, jadi kulit teruk merupakan sumber kalsium yang baik dan sebok kulit. Okey, saya lupa tulis sini ya. Sebok kulit udang atau ketam mereka merupakan sumber kalsium dan magnesium yang baik. Okey, tapi kalau kami guna, okey, mereka berkesan lambat, okey. Dan biasanya macam mana kami guna? Kami letakkan pada tanah saja dan bagi dia uraikan dan diserap oleh tumbuhan. Tapi dia berkesan lambat. Jadi kami perlu tabur dalam tanah sejak peringkat awal supaya bila pokok menjadi berbunga, okey, dia dapat serap kalsium dan magnesium yang secukupnya. Dan satu lagi, kalau kami gunakan kulit telur, perlu pastikan kami hancurkan kulit telur dan jemur pada matahari sekurang-kurangnya 3 hari. Kenapa? Kerana telur dia ada risiko salmonella. Okey, jadi kami perlu pastikan mikrob salmonella boleh dibasmi under matahari, barulah kami gunakannya. Dan kedua, kami boleh gunakan baja folia, kami boleh buat sendiri. Baja folia, kalsium, magnesium dan boron. Okey, macam mana kami buat?
100 ml cuka kayu atau cuka biasa, okey, yang didapati di pasaran. Senang dapat. Shopee, Lazada ini pun ada. Dan juga 100 gram serbuk dolomite. Okey, kalau kamu type dolomite di Lazada, Shopee, okey, ada pun dapat. Okey, kami campur sekali dan rendam untuk semalam. Selama semalam, kamu akan nampak dia ada bubble di dalam. Okey, macam gas di dalam. Okey, selepas semalam, okey, kami dapatkan 3 ml daripada cecairnya. Dia tak boleh larutkan sepenuhnya, tapi kami dapatkan cecair di atas. Okey, 3 ml dan campur dengan 1 liter punya air dan sembur pada daun atau pangkal batangnya. Okey, kalau kami nak boron lagi, kami boleh campur dengan 1 gram borax. Kamu type borax, okey, dapat juga. Ketiga, okay, kalau kamu nak berbekal magnesium sahaja, kami boleh cari Epsom salt. Okay. Macam mana kami radukan? 2 sehingga 3 gram Epsom salt campur dengan 1 liter air dan sembur pada daun. Dan memang dia ada ekstra fungsi. Dia dapat merangsang pembungaan untuk pokok tua. Jadi memang ada kawan berkongsi dengan kami, dia ada itu pokok longgan, dia sudah tua dan tak boleh berbunga dengan baik. Tapi dia selepas dia spray itu Epsom, dia boleh berbunga lagi. Okey, dia boleh merangsangkan dia. Okey, kalau saudara-saudari memang tak ada masa untuk cari atau tak dapat cari bahan ini, okey, anda boleh dapat cari baja folia cecair organik di pasaran. Ambil ini sebagai contohnya. Ini dibuat daripada sumber protein yang semula jadi. Jadi ini dicari berbagai sumber. Ada sumber yang kalsiumnya tinggi, magnesium tinggi, boron tinggi, zinc tinggi, dan unsur-unsur tinggi semua campur dalam dan buat fermentasi. Okey, yang berinovasi. Seperti ini grade fermentasi teknologi. Okey, selepas dia melalui fermentasi, okey, yang menjadi baja folia yang bersaiz nano. Saiz nutriennya memang kecil, okey, yang memang mudah diserap oleh tumbuhan. Tak kisah daun, badan, akar, yang memang mudah diserap di mana-mana bahagian tumbuhan sahaja. Mengikut kajian lagi, dia diperkuat dengan amino asid astrasiwi intipati tumbuhan herba supaya dapat mengatasi gejala kekurangan kalsium, magnesium, boron dengan lebih efektif. Jadi kalau gejala tersebut dapat diatasi dengan efektif, maka ia dapat meningkatkan hasil dan kualiti buah. Okey, tak kisah saudara-saudari buat baja folia sendiri atau beli daripada pasaran, kami perlu sembur pada daun atau pangkal secara tetap. Setiap seminggu atau 2 minggu sekali, at least 2 minggu sekali. Okay? Dan kami juga boleh sembur selepas pemangkasan ataupun kami sembur kalau tumbuhan kelihatan tak sihat, terutamanya kekurangan nutrien. Okey, kesimpulannya, untuk menanam sayur berbuah atau pokok buah-buahan perlu utamakan nutrien apa lagi? Kalsium, magnesium, boron. Okey, saya ulang lagi, kalsium, magnesium, boron. Dan kualiti dan hasil buah dapat dipertingkatkan melalui membekal nutrien kalsium, magnesium, boron pada daun. Dan cara-cara kami boleh membekal kalsium, magnesium, boron secara organik, okey, boleh kami berikan kulit telur atau serbuk, kulit udang atau ketam. Kami boleh buat baja folia kalsium magnesium sendiri ataupun kami beli Epsom salt dan larut dalam air sembur pada daun. Dan kami boleh cari baja folia cecair organik di pasaran. Kalau memang saudara-saudari tak ada masa, okey, dan nak beli dulu, okey, di mana anda boleh beli? Okey, anda boleh beli dari kedai nursery atau kedai bunga yang berdekatan ataupun pasaraya yang berdekatan ataupun platform beli belah dalam talian. Okey. Alright. Okey, sekarang setakatnya saya tamatkan sesi ke sini. Okey, saya pas kepada Ajes. Okey, terima kasih Cikgu Hans. Jadi kawan-kawan boleh
boleh tuliskan soalan-soalan Anda di komen sini. Jadi nanti saya akan bacakan kepada Cikgu Hans tentang soalan Anda. Jadi untuk hari ini ada untuk meningkatkan hasil tanaman-tanaman kita. Cikgu, tetapi nampaknya mungkin para peserta perlukan masa untuk Apa? apa itu magnesium, boron. Ya, dan di sini ada soalan yang tentang dari Christine. Dia bagi tahu dia ada tanam peria, pucuk ubi, tetapi selalu kena serang bena putih. Oh, Apa boleh guna untuk masalah ini? oke. Adakah ini bena putih adalah itu bangkir pekebun yang 2 minggu lepas tentang itu milibat? Saya tak berapa pasti, tapi kalau untuk peria dan itu cucuk ubi kan tadi disebut. Ya, cucuk ubi. Cucuk ubi. Okey, saya rasa itulah lala putih atau white fly. Okey, atau benar putih. Jadi saya memang perlu pertolongan saudara ini tangga kabar kepada kami tengok. Jadi biasanya untuk lala putih, okey, atau apa-apa yang putih kami boleh gunakan bahan pencegah organik yang jenis minyak. Okey, jenis minyak. Contohnya minyak ni pun boleh atau minyak galian. Okey, minyak galian, mineral oil. Okey, ya paling berkesan. Okey, kami spray padanya dan ya akan tutup hidungnya dan menyebabkan mati akibat kesesakan nafas. Okey, tapi ada satu lagi. Kalau memang anda mendapati tumbuhan anda selalu mudah diserang oleh serangga perosa, kemungkinan besar tumbuhan anda terlampau banyak nitrogen dan kekurangan potasium dan kalsium juga. Okey, sebab nitrogen yang terlalu banyak itu tumbuhan terlalu juicy, okey, dan kekurangan potasium dan kalsium itu kulit terlalu nipis. Okey, jadi apa yang kami boleh buat, kami boleh kurangkan, okey, kurangkan bahagian nitrogen yang tinggi dan membekalkan kalsium dan potasium juga. Okey, melalui daun, okey, yang akan mengurangkan kesukaan serangga perosa untuk menyerang tumbuhan anda. Okey. Okey, dan adakah baja organik boleh guna juga kepada tumbuhan hiasan? Oh, ya, boleh. Jadi konsep ini dia juga sesuai untuk tumbuhan hiasan. Contohnya bunga ros. Okey, bunga ros, bougainvillea, petunia. Okey, contohnya bunga ros kami sering mendapati ada daun kuning serupa tulang ikan yang disebut tadi. Okey, jadi memang dia kekurangan magnesium. Okey, kami perlu berikan magnesium kepadanya. Macam mana kami berikan? Kami boleh buat itu baja folia kalsium magnesium sendiri atau larutkan Epsom salt atau berikan baja folia organik yang dapat di pasaran pun boleh. Okey, kemudian ada soalan tentang pokok pisang. Okey. Batang pisang busuk. Busuk batang di dalamnya. Penyakit mokok. Ada ubat untuk mengatasi penyakit ini? Okey, ini memang susah sikit ini. Ya, ini kami panggil Shikatoka. Ini daripada perkataan Japanese Shikatoka, penyakit Shikatoka. Jadi ini merupakan salah satu kanser untuk pokok pisang juga. Jadi dia tak mudah mengatasi masalah ini. Tapi apa yang kami boleh buat untuk mencegah dari awal, kami memberi bagian folia
nitrogen dan potasium, okey, dan kalsium yang seimbang. Okey, contohnya kali ini saya berikan baja nitrogen dan next kali saya sembuhkan baja potasium dan kalsium, dia boleh seimbang dia dan dia boleh menguatkan sel-sel dan struktur-struktur batangnya. Okey, jadi kami boleh buat macam ni dan kami perlu memberikan ubat yang sesuai. Okey, saudara boleh berikan gambar kepada kami boleh cadangkan ubat yang sesuai, ubat organik yang sesuai untuk pokok pisang. Yang penyakit ini akan merebak tak? Atau akan merebak. Dan biasanya kalau kami mendapati masalah ini dia sudah terlalu lewat kerana ia menyerang dari hati batangnya. Okey. Jadi bila kami nampak gejala dari luarnya biasanya sudah teruk. Okey. Jadi kalau kami tahu pokok pisang mungkin ada masalah ini, kami boleh buat pencegahan dari awal lah. Jadi cara pencegahan adalah macam yang Cikgu Hans tadi cadangkan? Ya, betul. Okey, selang-seling baja nitrogen dan baja potasium dan kalsium dan juga perlu sembuhkan ubat organik yang sesuai. Okey. Sini ada satu question dan dia menggunakan perkataan yang I tak pasti apa maksudnya. Tak kejadian anthracnose pada daun. Anthracnose. Okey. Okey, anthracnose pada daun. Anthracnose tadi saya cakap itu penyakit bintik hitam atau arang hitam. Okey. Biasanya berlaku pada buah tapi kadang-kadang berlaku pada daun juga. Okey. Jadi ini merupakan kulat yang buruk. Okey. Kami boleh gunakan Trichoderma atau Bacillus subtilis untuk mengurangkan kejadian ini, tapi memberikan baja yang seimbang juga important juga. Jadi kami sama juga kami berikan selang-seli kami kali ini berikan nitrogen dan next kali berikan potasium dan kalsium. Okey, boleh menguatkan kulit daun menjadi tebal supaya tidak mudah diserang oleh anthracnose. Okey, dan sembuh juga Bacillus subtilis dan Trichoderma untuk mengurangkan dia. Okey. Tapi selalunya baja yang kita gunakan dia ada kandungan NPK kan? Ya, betul. Asalkan kalau untuk giliran menggunakan N, I hanya pilihkan baja yang N tinggi. Ya, okey. Apa saya yang cakap untuk baja kebanyakan adalah baja folia cecair. Okey. Jadi baja folia cecair yang tinggi nitrogen biasanya amino acid ataupun fish enzyme. Okey, fish emulsion. Okey, ini kami boleh beli dan spray padanya. Kalau untuk baja folia cecair yang tinggi potasium contohnya seaweed extract atau arginic acid, okey, potasium fulvate, okey, ini kami dapat dan spray padanya selang-seli. Okey, spray pada daun. Okey, ini boleh memastikan keseimbangan nutriennya. Jadi pada waktu yang sama juga perlukan tabur baja yang itu pelletized di tanah. Ya, betul. Kerana masa itu mungkin masa itu pokok buah itu masih berbuah. Okey, masih berbuah atau berbunga atau bertumbuh daun, kami perlu menabur baja yang biasa juga. Okey, tapi untuk memelihara kesihatan buat pokok ini, kami perlu spray baja folia cecair. Okey, itulah boleh menjadikan pokok menjadi lebih mudah lagi. Okey, dan juga ada adakah baja daun, baja buah itu dia menuliskan itu nama 532426258 lah. Masih tak cukup untuk
menyumbangkan itu nutrients kalsium, magnesium dan boron ke? Ya, it depends, okay? Ya bergantung pada tanah Anda kerana kami tak tahu apa-apa sumber mineral yang semula jadi yang muncul dalam tanah Anda, okay? Jadi, okay, Anda boleh gunakan baja yang biasa dulu, okay, 522, 426, 258, okay, semua kamu buat dulu, okay. Selepas itu kamu nampak, okay, kamu tengok ada apa kekurangan nutrien kah? Okay, kalau ada kekurangan nutrien, apa nutrien itu kami hanya perlu spray pada masa itu saja. Okey, dan kemudian next question adalah jika pokok berbuah ada kumbang di dalam buahnya. Okay. Oh, ini susah sikit lah ini. Okay. Biasanya, okay. Tolong tengah gambar kepada kami jugalah, okay? Sebab memang banyak serangga yang boleh melombong buah ini, okay? Jadi ada lalat buah, okay, ada kumbang buah, ada pun itu rama-rama buah, okay? Jadi biasanya yang pertama sekali kami perlu sembuhkan pokok minyak neem, okay, untuk kurangkan serangga melahirkan anak pada buah itu dulu, okay? Pencegahan awal adalah penting. Okay. Selepas itu kalau memang sudah kena ulat di dalam, itulah terlalu lewat lah. Okay. Kerana dia sudah melombong dalam macam itulah. Oh, jadi the best one is pencegahan. Pencegahan awal. Contohnya ada lalat buah. Okay. Macam mana boleh mencegah lalat buah? Okay. Kami perlu cari itu umpan lalat buah di luar. Okay. Ada mereka panggil itu fruit fly lure. Okay, kami titis kat sana, titis dalam botol dan menarik semua lalat buah pergi ke sini. Okay, berangkat mereka ke sana supaya mereka tak lahirkan anak dalam buah itu. Okay, itulah fungsinya. Macam itu. Oh, okay. Tapi banyak serangga yang boleh melombong buah, jadi perlu saudara menangkap gambar kepada kami jugalah. Okey, jadi jenis kumbang yang tak berlainan mungkin ada cara yang berlainan untuk mengatasi masalah itu. Ya, betul. Okey, kemudian next question adalah for kulit telur kena basuh dulu sebelum jemur under hot sun ke? Ya, kalau boleh. Kerana apa? Sekarang ada case seperti ini, dia ada itu case salmonella pada telur. Jadi kami basuhkan dia supaya kami basuhkan itu kulat atau kuman salmonella dulu. Okay, baru kami jemur pada matahari. Itulah lebih baik supaya risiko salmonella adalah terendah. Maksud basuh dengan sabun ke atau air dah cukup? Basuh dengan air suam. Air panas pun boleh. Dengan air suam sajalah, tak payah pakai sabun. Tak. Okey. Macam next question adalah macam mana aturan semburan folia, cuka kayu untuk bena dan fertilizer? Okay. Macam mana aturannya yang patut sembuh yang mana satu ke? Sembuh folia ke, cuka kayu ke, atau menabur fertilizer dulu? Atau semua boleh buat satu sama sekali? Okay. Jadi untuk saya akan buat sama sekali. Contohnya saya taburkan baja yang peletkan. Okay, saya tabur. Masa itu saya juga spray juga. Okay, jadi saya spray, saya boleh campur baja folia, okay, dan juga bahan pencegah organik mix together dan spray together untuk kurangkan tenaga dan masa juga. Jadi kalau saudara tak pasti, boleh PM kami,
kami boleh berikan cadangan yang sesuai. Okey, macam mana kami apa yang boleh campur sekaligus untuk buat kerja sekaligus lah macam itu. Okey, jadi sementara itu sesi Q&A,